Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semua pasti akan tertanya-tanya, apakah sebenarnya maksud 2K? Benar, telah dijawab oleh Cik Mufti. 2K ini ialah keinsafan dan juga kesyukuran. Perkara yang memang tidak boleh dipisahkan. Baik, saya ingin membawa kepada anda, apabila kita semua tadi berbicara mengenai kesyukuran dan juga keinsafan, saya nak tanya pada anda, sejauh mana hari ini anda sudah pun melalui proses kesyukuran itu? Anda boleh berbicara apa sahaja tentang kesyukuran, tentang kenikmatan, tentang apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi saya katakan kepada anda, sebenarnya kita masih lagi kekal sombong di bumi ini. Pasti anda tertanya-tanya, apakah yang isu yang akan saya bangkitkan supaya kita sama-sama fikir, sebenarnya rupanya tidak jauh sangat kesyukuranku ini. Kita ingat apabila kita sudah rukuk, ketika menghadap Tuhan, apabila kita sudah sujud takut kerana Allah, sebenarnya itu tidak cukup memadai. Saya tanya kepada anda semua, sejujur, tanya dalam hati, jawab dalam hati. Anda pergi ke tandas yang ada di Persib 16 ini, kalau anda berkesempatan, anda melihat pelbagai sampah dan juga potong rokok. Saya tanya kepada anda, jika benar dalam hati kita ini ada kesyukuran, kita pasti akan membuang sampah kepada tempat yang betul, tidak meletakkan sampah yang tidak pada tempat yang tidak sepatutnya, seperti di sinki. Kita lihat di luar, kita telah diberi makanan secara percuma walaupun dibayar oleh Sandy. Tapi sejauh mana kesyukuran kita meletakkan sampah itu ke tempat yang benar? Bagaimana kalau kita melihat polistrin air kita letak bersepah-sepah? Adakah itu kesyukuran yang kita sudah pun amalkan dalam hidup kita? Kufur nikmat. Kita berbicara Alhamdulillah, tapi dalam masa yang sama, sampah-sampah itu sebenarnya menunjukkan kita ni sombong. Sebab kita tahu ada orang yang kutip. Sepatutnya kita tidak boleh bersifat demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajak anda semua berfikir, sejauh mana dalam kita berkasih sayang, merasai nikmat kesyukuran yang ada, yang Allah curahkan daripada setiap detik hati anda. Anda melontarkan rasa kasih sayang ini kepada bumi. Benar kata Cik Ram, kita ni bernasib baik apabila kita tidak berada di dalam lingkaran api Pasifik, untuk gunung berapi, untuk gempa bumi dan juga sebagainya. Tapi kita paling takut kerana ingat Imam Syafi'i pernah berbicara, perkara yang paling dekat dengan kita bukan harta, bukan apa, tapi perkara yang paling dekat dengan kita hari-hari adalah kematian. Cuba anda bayangkan, dalam keadaan kita duduk di hadapan ini, saya mungkin sedang berbicara, apabila berbicara mengenai pasal agama, tiba-tiba anda diserang sakit jantung, berapa mati. Bagaimana? Anda tahu? Adakah anda tahu ajal anda bila sampai? Senang. Sebab itu orang yang, sebagai contoh, mengidap penyakit kanser ataupun sebagainya, yang telah ditakrifkan oleh doktor, sebagai contoh, anda mungkin mempunyai masa selama 2 bulan untuk hidup di bumi ini kerana peringkat kanser anda sudah pun mencapai tahap yang kritikal. Saya katakan kepada dia, ini adalah orang golongan yang paling bertuah kerana tahu sudah ada mempunyai tempoh masa dalam kehidupan. Dalam pada masa itu mungkinlah boleh untuk solat malam, untuk apa sahaja, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, konon-kononnya untuk bersih daripada dosa. Itu orang yang untung. Tapi orang macam kita, bila kematian kita? Tak semestinya orang muda macam saya, umur 23, Cik Mufti 53, mungkin Cik Mufti pergi dulu. Tidak. Kemungkinan saya balik kerana innalillah, tapi minta tapi dulu sebab tak buat lagi solat banyak. Ini adalah perkara yang relatif. Saya terus terang, saya mengatakan kepada anda, pada malam ini dan pada malam Jumaat yang lepas, membuatkan saya betul-betul rasa hina dan jahil apabila
Menara Telekom berbicara mengenai tokoh-tokoh Islam, berbicara mengenai tokoh-tokoh yang sanggup untuk menghambakan diri kepada Allah dan hidup mereka senang. Tapi Anda bagaimana? Sejauh mana rasa keinsafan dan kesyukuran yang cuba kita bawakan di dalam bilik yang bertuah ini untuk kita sama-sama nilai? Adakah kita ni sudah jauh bersyukur? Adakah kita ni sudah insaf? Tak payah berbicara pasal air, tapi itulah yang sebenarnya saya ingin bangkitkan. Sebenarnya sepanjang berlakunya proses pidato yang anda semua bicarakan, saya cukup takut. Sebab menunjukkan saya punya kelemahan diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai seorang warga negara Malaysia dan sebagainya. Saya paling takut. Saya takut ramai kawan-kawan saya sudah pergi pada usia yang muda kerana kejahilan merempit dan juga sebagainya. Saya juga bukan manusia yang, saya dulu berada di satu dunia yang cukup hitam, tapi saya berjaya untuk keluar. Saya hanya kena solat dan juga mengaji Quran ini pada umur saya tingkatan 1. Walaupun ayah saya menghantar saya di madrasah di Kelantan, tapi saya lari sebab saya tak nak terima. Tapi akhirnya benda yang menyedarkan perkara ini apabila saya telah diajak oleh seorang ustaz bernama Ustaz Hisham daripada Kelantan, hanya untuk membuatkan saya satu perkara saja. Yang ini mungkin saya boleh kongsikan kepada anda. Dia kata hati saya ini keras seperti batu, sebab dah macam-macam saya makan benda-benda haram. Dia kata, kau pergi ambil seorang anak yatim piatu. Itu tanggungjawab dia kepada saya. Dan saya ambil anak yang berusia lebih kurang tingkat darjah 1 itu untuk tidur bersama saya setiap malam di sekolah saya. Lengan ini yang menjadi saksi. Lengan ini saya usap kepala dia. Dan itulah takdir Allah. Benar hadis Nabi yang kata, jikalau nak kita semua ini lembut hati, nak kita ni rezeki sentiasa luas, berdampinglah dengan mereka yang sudah kehilangan ibu bapa. Saya rindukan mak saya sebenarnya, apatah lagi mendengar cerita-cerita macam ni. Dan saya juga merasakan kesyukuran kerana saya sempat pulang ke jalan yang lurus, berbanding kalau saya dengan kawan-kawan saya yang sekarang, mungkin saya jago di Kelantan ataupun di Johor sebagai mak rempit yang berjaya dan berjaya. Oleh itu saya harap anda-anda semua di malam yang indah ini, kita sama-samalah terus insaf dan juga terus mencari dengan kecil dan rendah diri terhadap apa yang dikatakan sebagai hamba Allah. Sekian, yang buruk datangnya daripada saya, yang baik anda tahu jawapannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.